Bismillahirrahmanirrahim. So today is the LDK session for your finishing school. Okay, so dalam 2 minggu lepas kamu telah hadiri the first unit of LDK, which is you hear the lecture from the panel of expert. Okay, so for this week it is about unit 2, which is job seeker essential. So sebelum tu saya nak ucapkan tahniah pasal kamu dah telah nak menghampiri graduasi. So just tunggu next week lah, next sem kamu cuma kena hadiri latihan industri. So it is sikit lagi je kan, dah tak ada, just kena submit FYP then you are UiTM graduates, right, insyaAllah. And that's why as you are graduating you need to attend this finishing school punya modul lah, supaya untuk mempersiapkan kamu untuk dunia pekerjaan. Okay, so macam mana? So kamu dah belajar ni, kamu bayangkan kamu nak graduate tu, dia ambil berapa panjang dan berapa banyak pengorbanan. Kalau kamu bayangkan, dari kamu sekolah rendah, kalau ada primary school lah, daripada preschool, lepas tu sekolah rendah dah boleh membaca, sekolah menengah boleh buat basics sekolah menengah. Lepas tu kalau ada orang ambil UPSR, betul mungkin dulu ada PMR dan kamu ambil SPM, dan lepas SPM kamu mungkin pergi ke foundation dulu ke, ataupun pergi ke diploma. Okay, diploma 3 tahun ataupun asasi 1 tahun, dan kemudian pergi degree 3 tahun setengah. Bayangkan berapa panjang perjalanan, dan jangan tengok dari segi komitmen masa saja untuk diri kamu. Bayangkan parent kamu kena hantar, lepas tu apa lagi, betul, parent kamu kena keluarkan a lot of pembelajaran untuk support kamu untuk belajar kan. So sekarang ni it is now time to prepare yourself for alam pekerjaan lah. Okay, tapi jangan just set mindset kamu eventually kamu just nak bekerja untuk jadi sebagai orang yang menerima pekerjaan. Setkan juga mindset di mana one day you are also a job creator. So kamu yang mungkin sekarang ni kamu pergi kerja dulu, dapatkan pengalaman industri, tapi eventually mungkin kamu dah kerja along 5 tahun, 3 tahun, kamu dah cukup dengan pengalaman kerja, you have the in and outs of the industry. So eventually mungkin kamu boleh buka your own business, your own firm, so that eventually you are the one that create job, not just receiving a job, but you are the one that create a job. So itulah ultimate goals of UiTM. Okay. Sebelum tu, ada soalan ke berkenaan dengan finishing school ni? Kenapa kena datang ke? Semua okey ke? Ikhlas ke semuanya datang ni finishing school ni? Okey je saya. So kita santai je sebenarnya. Kalau ada soalan nak tanya boleh bertanya. Okay, so saya insyaAllah saya akan berkongsi apa saja yang saya tahu berkenaan dengan alam pekerjaan, right, kepada kamu lah, untuk prepare kamu di alam pekerjaan. Okay, so kita start dulu dengan unit 2. So ice breaking. Okay, so saya tak introduce myself yet. So saya akan perkenalkan diri saya. Selepas ni saya nak berkenalan dengan kamu semua. Boleh buka kamera, please do, supaya saya boleh kenal kan, dan boleh tahulah apa saya boleh bantu. Okay, so sebelum tu kita do some ice breaking. So saya start dengan diri saya lah, saya perkenalkan So ada tak slide, saya ambil saya slide lecture lah. Okay. Okay, so Assalamualaikum. Mungkin siapa yang tak pernah datang attend kelas saya, okay, mungkin pasal kamu daripada kursus daripada program CS 240 ke 230, which is mungkin tak pernah attend pun kelas saya. So my name is Muhammad Azizi bin Muhammad Arifin. Okay, so saya daripada Department of Computer Technology and Networking dekat UiTM Shah Alam. So nombor bilik ni tak relevan dah, pasal sekarang ni semua online learning. So mungkin tak tahulah ada peluang nak jumpa kamu ke tak.
So if you want to know more about me, so I have some online profile. So ini yang saya akan guide nanti. Kamu kena buat online profile. So bila saya punya online profile, saya buat just a free website lah, a simple website dekat saya punya GitHub punya account. So boleh tengok. Nanti mungkin saya boleh share macam mana nak buat. Dan tu nombor telefon saya dan email saya. So pengalaman saya pun adalah alumni UiTM. So tapi actually saya daripada UiTM Perlis. So saya ambil khusus Data Communication and Networking, right, CS 255. So when I finish my degree, so my first job is saya bekerja dekat Jaring Communication, which is Malaysian first ISP. So internet service provider pertama dekat Malaysia lah, tapi actually dia dah tutup sekarang pasal it has some internal problem and someone and so on apa. So after that I have been attached with MyRAN, Malaysia Research and Education Network. So saya banyak support operasi of MyRAN network. So MyRAN ni dia somehow an internal network which connect all the universities and research institute dalam Malaysia. So eventually, so bila saya dekat MyRAN, so saya start untuk carilah opportunity saya untuk postgraduate. So saya apply beasiswa untuk pergi ke overseas. So saya dapat. So saya pergi sambung my master degree dekat Lancaster University dekat UK. So saya ambil dalam bidang cyber security and I been there for 2 years. Okay, saya buat saya punya postgraduate. So after finish graduating, so saya balik semula, tapi UiTM tak panggil. So basically saya dapat beasiswa daripada UiTM. So bila balik-balik tu UiTM dia tak ada warrant lagi. Warrant tu maksudnya macam saya punya posting lah. Okay, nak letak dekat UiTM mana ke apa. So saya tak bertugas terus. So saya saya balik daripada saya balik belajar pada tahun baik belajar. So dalam 3 tahun UiTM tak panggil. So dalam masa 3 tahun tu saya kerja dulu dengan company lain. So my second job my first, second, MyRAN. So my third job saya bekerja dekat Time.com. So Time.com is also an internet service provider. So dia ada provide broadband services. Tak tahulah kalau kamu pernah dengar Time. So basically kalau untuk consumer market, so dia banyak provide dekat high rise punya building, buat fiber broadband. Tetapi actually dia itu just the small portion. So sebenarnya the Time.com dia adalah one of the largest ASEAN telco. So kita banyak provide kepada services to bank, to all multinational company. So kita ada quite huge of network lah. Okay, so saya kerja kat situ saya bekerja dalam bidang network operation. Saya terlibat dengan planning juga sikit. So there saya attached dalam 2 tahun something. So 2 tahun, so I work there. Then after that I have been given another job opportunity. So Cisco Malaysia, kalau tak tahu kamu pernah dengar ke tak. So Cisco is actually a telecommunication equipment vendors. So dia somehow Cisco dia kenal saya dekat dekat Time.com. Okay, pasal Time.com is one of the using Cisco. So somehow dia berminat lah dengan saya. So somehow dia offer saya kerja. So saya pergi ke Cisco pula. So Cisco I work there around 1 year 1 month I think. So dalam 1 year macam tu saya kerja lah. So saya support lot of Cisco punya customer. So saya support Axiata, Celcom, Maxis. Then I also support Celcom, Axiata, Maxis dan juga Fiberrail. Itulah so one of the customer of Cisco. So itulah, so there is my experience. So saya punya experience kerja around dalam lebih kurang 4 tahun macam itulah. Okay, setahun sebelum saya sambung master dan 3 tahun lepas saya sambung master sebelum saya bekerja dengan UiTM lah. Right, so itu yang saya akan try untuk berkongsi dengan kamu, macam mana kita nak sediakan diri kita untuk alam pekerjaan. Pasal alam pekerjaan ni lain, dia bukan macam alam kamu belajar. So mungkin kamu rasa belajar tu dah cukup hektik. Kalau kerja, tak tahulah kalau bidang saya dalam bidang network engineer ni,
telecommunication sangat hektik kan. So kadang-kadang saya macam on call pukul 3 pagi, pukul 4 pagi call nak pergi site, kena troubleshoot a problem. Dan bos kita dia not even macam kisah pun. Contoh macam kalau contoh kita dia bagi kita task, betul kita cakap bos tak reti lah nak buat kerja. No. It doesn't work like that. Dia bukan gitu. Pasal dia paid kita untuk find solution, bukan untuk bagi dia masalah. Okay. So kalau dia bagi kita some task, it is our responsibility to find the solution. Bukan kita tak boleh harap dah lecturer ke apa ke untuk. So it's all about ourselves. So memang kita kena independent. Okay. So itulah dalam pekerjaan sangat brutal. Okay. Kalau contoh kamu tak boleh nak selesai, kamu tak boleh achieve apa yang dia expected from you, then dia akan bagi kamu KPI yang rendah lah. Kalau KPI yang rendah, maksudnya gaji kamu mungkin tak naik pun, ataupun mungkin eventually performance kamu tak okay, dia just berhentikan kamu lah pasal dia punya alasan, dia cakap pasal you are non-performing staff. So just berhenti dan nothing. So just kena cari kerja lain lah. Okay. Okay, ada soalan tu? Okay ke? Okay, sir. Okay, sir. Right. So itulah a bit of me. So nanti kita berkenalan kamu. Ni lah, so gambar yang sempat saya capture time saya kerja. So kalau yang gambar tengah tu saya kerja dekat time.com. So a lot of network operation and planning, kita troubleshoot a lot of customer problem. Dan kalau dekat kiri tu, I think that is data center dekat Menara Ames dekat Kuala Lumpur, one of the bigger data center dekat Asia. So dekat situ kita ada host a lot of network there. Facebook ni network, Google ni network, all collocate dia punya equipment kat situ. Itulah, so nanti insyaAllah I will try my best to share all the experience that I have. Okay, macam nak buat a better resume and everything. Okay. Right, so kita ice breaking pula dulu dengan kamu. Okay, siapa nak start ataupun nak saya panggil nama? Untuk kenalkan diri, boleh buka kamera. Okay. Lepas ni sesi ice breaking ni. Boleh tak? Boleh saya perkenalkan diri kamu. Okay, kita start dari atas Okay, Afika Aina. So boleh tak? Just short 1 minute. Nama, kos apa, apa yang plan kamu lepas dah graduate. Nak kahwin ke? Nak kerja ke? Nak buka bisnes baking kuih ke? So, saya tak buka kamera boleh ke? Kalau saya buka nanti line saya just slow. Boleh. Okay, so my name is Nur Afika Aina. Saya from course CS240. My plan after this, saya nak apply company, big company, Petronas and Hitachi. Saya baru discover semalam. Itulah baru company yang saya plan. MNC lah, nak try kerja internship kat situ dulu lah. Okay, tak ada plan nak buka apa, nak berniaga sendiri ke, jual kuih raya ke? Saya tak into business pula. Oh, nak into business lah, so nak kerja. Okay, alright. Okay, insyaAllah. Seterusnya Ahmad Ashraf. Hai, Assalamualaikum semua. Salam. Nama saya Ahmad Ashraf. Saya dari course CS242, Science Actuary. So, after habis degree ni, intern. Saya target intern company yang best macam Hazana, Petronas, Maybank atau Big Four macam KPMG ke EY. So, after intern, kalau ada rezeki untuk serap or dapat kerja, saya plan nak kerja dulu kot. So, if tak ada rezeki untuk dapat kerja, saya sambung master. Oh, okay. So, master tu plan nak apply beasiswa mana-mana ke? Kalau dapat ke? Tak plan lagi. Oh, okay. Nak sambung master kenapa? Nak jadi lecturer?
ada plan lah. Oh, ada plan. Ya. Tapi itulah kena plan awal. Macam jujur saya cakap kalau kerja kat company, dia tak ambil kat tahu pun pasal kamu ni postgraduate. Degree tu je tiket nak masuk. So kalau dekat company, dia lebih apa yang dia pandang adalah your professional certificate. Kalau dalam computer science macam kamu ambil Cisco, CCIE, CCNP. Kalau macam dalam accounting dia ambil ACCA. Kalau dalam actuary I not sure. Tapi ada dia punya certificate tu. Dia ada badan dia. So itu yang memang very counted lah kalau kerja dalam kerja ni kan. So selalunya kalau postgraduate ni kalau orang somehow nak attach dengan universiti lah, macam kita nak jadi lecturer ke, ataupun kalau kamu kerja pun sekalipun kamu bekerja dengan research institute macam Institut Genom Negara ke, Academy of Science Negara ke, ataupun macam apa lagi research institute, Malaysia Nuclear Institute, macam tu lah kan. Tapi kalau dalam company honestly saya macam kan saya habis belajar master tu kan, saya saya UiTM tak panggil saya lagi tu. So somehow saya kerja macam saya apply dengan time.com tu kan. Dia tak tengok pun saya punya master resume ke apa. Dia tanya degree, dia tanya apa pengalaman kerja. Itu dia yang ada concern. Waktu dia punya my professional certificate lah. Okay, so you need to plan from get go apa nak buat kan. Okay, so terusnya Ina Syahidah. Assalamualaikum sir. Salam. Nama saya Aina Saidah Muhammad Syafri. Saya dari CS 253. Okay. 253 multimedia computer kan? Multimedia. Okay. Lepas tu sekarang ni saya tengah macam survey company untuk internship. Kalau multimedia, I think cari macam sekarang ni trend dia macam VR punya company kan, virtual reality. Kita try virtual reality content developer kat Malaysia banyak juga sebenarnya. Pasal kamu kerja dengan company buat game pun boleh kan? One of the good, tahu tak dekat KL Central tu ada company nama dia Codemaster tau. Dia local Malaysia punya company, game developer, tapi dia bukan dia punya market tu Malaysia je, dia luar kan. Kalau siapa pernah main game pernah dengar Codemaster lah, dia ada memang dekat KL Central tu. Very good lah. Saya try cari website dia. Try intern kat situ kan. Apa sir Codemaster Codemaster lah dekat KL Central punya office. Very big juga game developer lah. Okay, seterusnya Nina Anu. CS 2 Actuarial Science. Nina tak dengar, kuatkan sikit. Kuatkan sikit mic tu. Dengar tak sekarang? Sekarang okey. Alright. Okay. Nama saya Nina. Saya kelas CS 242 Science Actuary. My plan is after intern, sama ada saya intern dengan saya plan nak intern dengan Maybank. Lepas tu Maybank ada program yang for apprentice yang macam betul. Maybank betul. Yang every for 2 years, every 3 months dia akan tukar-tukar department. So saya rasa tu macam menarik dah juga. And then tu kalau saya nak sambung lah. Kalau saya nak sambung study, saya pergi study apply for me. Sama ada saya just ambil professional papers ataupun saya apply masters yang dapat exemption for all professional papers. Kalau saya apply masters tu saya nak overseas lah. Macam mana? Saya nak study kat overseas kalau masters tu. Boleh. Kalau masters tu kamu actuary kan, I think dia quite macam hot stuff juga sebenarnya. So tak silap saya lah untuk actuary ni kan, dia yang untuk overseas nak belajar kan. Bank negara tu of course kamu tahu kan, bank negara punya ni, tapi tu very limited. Bank negara, lepas tu macam ambil investment firm lah, macam Affin Huang, ambil dengan IVCAP company, you know. Kamu banyak berkaitan dengan risk investment kan? Risk analysis kan? Risk investment dengan insurance. Kan? Pasal
Yelah, memanglah satu tu kamu pergi ke banking company, pergi ke macam besar CIMB, Maybank and everything. Tapi kena tahu juga tahu dekat Malaysia ni financial market pun ada. Kamu pergi ke investment firm, Affin Huang, RHB, asset management, on all of that kan. Dia mesti ada punya beasiswa dia nak pergi hantar ke overseas. Try pulang kan. Oh, okay. Sebab kalau even ada, kawan saya dia memang dulu actuary lah, tapi sekarang ni dia kerja dengan investment firm Affin Huang. Kalau saya jumpa dengan dia je, dia mesti kau force, dia akan bercakap dengan saham dengan saya. Dia akan cakap, oh kau belilah saham option lah, ETF and everything kan. Nanti kat laptop dia akan buka, dia akan tunjuk yang macam saham apa, analisis candlestick lah ke benda dia kan. Tapi senang cerita, saya graduate sama dengan dia, orang actuary ni kalau dia kerja dengan betul company, financial firm yang betul, yang berduitnya, memang kaya. Sekarang ni dia pakai kereta, apa tau, kereta mewah lah. Saya still pakai kereta kecil je, dia kereta besar lah. Kalau memang dia orang berduit lah. Okay, memang dia berduit. So, insyaAllah lah. Okay, kalau nak kerja, nak kaya, pergilah line dalam actuary ni. Okay. Okay. Adila. Assalamualaikum. My name is Fatila Shah binti Razali. Mhm. Saya from CS 259. To find out AI. kerja lah. So after degree saya just plan untuk sambung bukan after degree. Lepas tu saya just nak intern and plan on intern bahagian data analytics contoh. Data analytics. Ada masa kamu belajar tu ada ambil tak? Kadang-kadang ada short courses kan? Kadang-kadang macam ada ambil dah. Dapat Saya bid data track. Oh, big data trial. Okay. Okay lah. So, big data trial pun tu is very in thing sekarang lah. Banyak company, big data ni dia jangan kecilkan lah. Senang cerita, semua company, mostly yang MNC, dia ada big data unit dia lah. Dia nak buat some customer analysis dan gimana. Okay, good. Ada plan nak buat intern kat mana? Big company lah tapi tak sure lagi sebab saya nak wide-kan saya punya application macam tu. Try cari FusionNet. Macam mana? FusionNet. FUSIONNEX. EX. Oh, okay. Try lah kan. Okay. Azima? Okay, thank you, sir. Okay. Azmi. Hello, dengar tak? Dengar. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azimah binti Azmi. Saya course CS 249. Lepas degree ni, tak. Untuk intern. Apa? IT engineering Tak, mathematics, science maths. Oh, okay, sorry. Okay. Untuk intern ni, masih lagi survey, nak intern kat mana. So macam, saya tak ada plan solid lagi untuk after degree. Oh, itulah Mac dia, saya faham je pasal kadang-kadang Mac ni dia susah sikit nak apply dalam pekerjaan. Tapi sebenarnya memang ada. Kalau Mac kan, kalau company yang macam dia buat risk analysis ke ataupun ada, tapi honestly kurang lah kan. Tapi ni memang ada. Macam kawan saya, dia seorang dia dulu daripada matematik, even pure math, dia kerja sekarang ni, dia kerja dengan AIG. Pernah dengar company AIG? Dia buat insurans lah. So somehow dia jadi dia jadi underwriter. Untuk tu memang ada. Izul Aiman. Ya, saya. Nama saya Izul Aiman Adenan. Saya daripada CS 251-6A. Plan saya untuk lepas ni, saya tak ada plan lagi, tapi kalau boleh jumpa IT company lah. Pernah masuk kelas saya tak? Pernah masuk lah? Pernah. Sem lepas saya masuk network programming. Saya masuk IT for 20 tahun. InsyaAllah kot. Okay, dia kalau macam bidang network ni banyak sebenarnya kerjanya. So sertifikat dah ambil dah? Ada ambil dah CCNA punya tu? Belum lagi.
Tu habis kan. Pasal nanti kalau pergi kerja nanti dia akan tanya kan. Dah habis dah ni CCNA Academy. Employer tahu pasal benda tu. Dia nak tengok kamu ada yang CCNA Academy tu. Okay. Okay, seterusnya Fadli. Assalamualaikum sir. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Zulfadli Fikri bin Ahmad Almi dari kos Science Actuary CS 242. Okay. Untuk intern ataupun untuk lepas intern tu saya target untuk cari company yang lebih kepada investment lah, investment firm. Ni bakal kita bawa pakai kita Ferrari ni. Mustang semua lah. Nak jadi DDNK DDNK tu lebih kurang kamu punya course tu. Tahu DDNK Datuk Tahu. Nasihan tu. Tahu. Bakal. Orang yang buat Malakat Mall tu pun founder tu pun is actually daripada in your line of work lah, investment. Kan? So good luck lah. Jangan lupa lah kalau jadi alumni ATM jangan lupa untuk menyumbang kembali kepada tabung alumni kalau dah kaya. InsyaAllah. Okay. Terusnya Fitra. Hi, Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. My name is Nafitra Binti Azman. I'm from CS253 sama dengan Aina tadi. For internship, saya tak decide lagi company tapi I'm into web developer, web designer. Besar prospek tu. Even kalau kamu kalau betul-betul kamu ada maksudnya kamu ada GitHub tak? GitHub punya account? Tak ada. Buat GitHub. So maksudnya kod kamu tu letak dekat GitHub punya account. Lepas tu kamu nampakkanlah dekat maksudnya kamu build your code profile. So kalau kamu betul-betul ada skill set yang web development tu kan, kamu tak payah kerja pun. Kamu just jadi independent code developer je. Orang contoh ada company nak buat some apps ke apa, kamu faham tak? Kamu ambil job kecil-kecil tu. Kerja pada rumah je, tak payah nak ni. Buat freelance. Macam mana? Buat freelance. Freelance betul. Saya dulu sebelum kadang-kadang saya nak cari duit side job saja kan. Memang saya freelance lah. Buat pasal tak ramai orang boleh buat kod ni tau. Tak ramai. Kat Malaysia honestly tak ramai. So kamu ambil buat website orang, buat web app, buat mobile application, insya-Allah kaya. Jangan risau. Nanti saya akan tunjuklah guide macam mana dekat GitHub tu kita tunjukkan kod-kod kita yang kita buat supaya nanti bila kita ada profile tu kita tunjukkan dengan our prospector. Dia cakap okey dia ni memang betul boleh buat kerja. So nanti dia boleh hire kamu. Okey? Itulah dia akan cuba berkongsi. Thank you sir. Alright. Mr. Hanim. Dengar ke Hanim? Berkongsi sama ramai lagi ni. Hanim. Tidur tu. Seterusnya lah Haziq Zamri. Assalamualaikum, dengar tak? Tak dengar sangat, kuatkan sikit kamu punya mic. Sekejap Testing. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Haziq Zamri daripada CS 240. Okay, untuk future planning, untuk intern cari yang scope yang melibatkan data analytic juga, business analyst. Kamu dia baru CS 253 apa? 240. 240. IT. Since FYP saya melibatkan big data track. So saya nak cari job scope yang dalam lingkungan tu jugalah. Okay. Boleh insya-Allah. Okay, nanti try intern tu. Tapi nanti later on saya akan teranglah. Dia ada pro and con. Kamu kalau pergi ke company besar ada pro dia, ada con dia juga. Kalau kamu pergi ke company yang medium to small pun ada pro and con dia. Nanti saya share lah. Okay. Okay, thank you. Imaduddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Imaduddin Muhammad Ridwan daripada CS 253 Multimedia Computing. Untuk target lepas degree, saya target untuk
lebih pada skop software development lah, software development or web development. Sebab saya pun ada target satu company dekat KB. Saya tak ingat lah nama company apa. Dia sebab saudara lah yang itu apa ni suggest. Kamu Dia pernah, lebih sekarang ni pada kamu dah pernah start develop any web application ke, mobile apps ke, dah start dah? dah pernah. Memang ada lah. Ah, Okay, alright. kalau tak dapat saya akan buat plan B lah, freelance dulu untuk lepas tu sambil-sambil tu minta dengan mana-mana company. Okay, right. Penting ada plan. Okay. Right, seterusnya Khairul Nakib. Okay, sir. Right, sama. Assalamualaikum. Kamu pernah, kamu student saya betul tak? Ke bukan? Saya lepas. Saya lepas kan? Betul. Assalamualaikum, saya Khairul Nakib Mizan Abidin dari CS 245. So for internship saya dah ada placement sebenarnya. Okay. Dekat EC Council. Lah betul. Dah ni okey lah. Dekat EC Council sendiri ada internship? Ada security analyst punya itu. Bagus lah. Tu dah, ni dah planning lah ni. Dah dapat ke? Dah dapat offer dah? Dah dapat dah, tapi macam nak tunggu Fusion X punya interview Julai nanti. Okay. Okay lah, so memang kamu nak pergi line cyber security ni lah. Ya. Okay, cerah tu, banyak memang cyber security memang tak sudah lah kamu punya kerja memang. Siasa je kau je, jangan risau. Okay, bagus. Okay, Khalila. Thank you, sir. Assalamualaikum sir, nama saya Khalida Afrika binti Jamil daripada CS 245. Saya punya plan untuk intern, saya nak pergi dalam bidang networking yang biasa-biasa je sir, sebab saya tak reti security sangat. Kamu 245 ke? 245, okay. Alright, okay. CCNA tu semua dah ambil dah? Dah. Okay, bagus. Jujurnya kan Khalila kan, kalau kamu line networking, dalam networking ni pun dia besar tau. So dia ada yang memang hardcore network engineer, ada satu lagi dia nama dia network analyst. Maksudnya dia duduk dekat network operation center lah, dia akan analyse network problem and everything kan. I highly recommend yang tu lah. Kalau kamu pergi yang site engineer kan, memang pergi turun site, kadang-kadang pergi ke Sabah Sarawak, pergi kat Tekong punya, macam tak tahulah pasal mungkin bukan, maksudnya nanti itulah kerjanya kalau nak cakap kan, 2-3 pagi kena call semua kan, tahu kan, ada lecturer pernah share kan. Ada. So kena planning kan tu kan. Jujurnya saya punya teammate dulu adalah nama dia Im tau. Saya panggil dekat Im lah. Dia memang network engineer hardcore, memang hebat nak mampus lah kalau yang segi network ni kan. Tapi dia very committed kat kerja. Sampai umur 40 tahun tak kahwin lagi. Pasal dia memang very ruggednya kerja. Okay. Okay, thank you. Okay, lain Mazatul. Ya, saya. Assalamualaikum, nama saya Maizatul, saya daripada CS 245. Untuk intern saya tak ada spesifik lagi lah, tapi kalau boleh bahagian engineering lah, kalau boleh lah, network engineering. Banyak dia kalau macam network engineering macam saya cakap tadi lah dengan Khalila tadi kan, dia ada network analyst, kita somehow troubleshoot network punya problem tapi daripada office lah, somehow nanti kita yang akan send field engineer semua tu lah. InsyaAllah banyak. Yang penting kamu kena ada certificate, kena ada ambition lah untuk CCNA, pergi CCNP, betul pergi CCIE, kalau pergi ke architecture, itu semualah. Okay. Istiamuddin. Okay, Muhammad Istiamuddin lah, ini student saya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Istiamuddin. Saya dari CS 245. Untuk intern ni saya target memang bagian networking lah, tapi tak ada spesifik. So sebab tu saya nak tanya saya apa
So segan tak ada visa bagian networking juga. Boleh, no problem. Tapi kena lepaskan dulu. Boleh insyaAllah. Okay. Nanti kalau nak tanya pasal intern ke apa, nanti saya boleh recommend certain company lah yang kawan saya ada kat situ kan. Okay. Alright, sekarang ni Muhammad Alif Al-Izhar. Okay, Assalamualaikum dan terus semua. Okay, nama saya Muhammad Liza, CS243, Engineering System Engineering. Okay, plannya intern nanti sebenarnya saya nak cuba nak try lain-lain macam mobile punya lain macam Huawei ke, Samsung ke, macam Google lah. Tengok macam mana lah, apa Intel ke, something like that lah. Huawei, kamu dah ada survey lah. Huawei banyak projek. Ada survey ni, baru buka ni ada survey lah. Dia pasal sekarang Huawei dia senang cerita kalau 5G punya roll out dekat Malaysia kan, nak buat 5G punya equipment tu, saya boleh cakap 70% vendor kat Malaysia, telco kat Malaysia dia ambil equipment Huawei lah. So Huawei lah. confirm lah kalau memang dapat lah tu. Dia memang orang pun, dia perlu engineer pun. Oh yeah. Okay, insyaAllah. Tapi yang saya ada something nak cakap kan. Sebab saya ambil engineering macam more to AI lah. Tapi sebab kan saya ni tak tahu lah, sejak buat FYP kan, minat saya more tu macam something like AR, augmented reality, something like macam LiDAR sensors, VSLAM apa semua tu, macam more to visuals lah. Macam tu rasa. Kalau macam tu kamu kerja dengan kalau yang itu sesuai kan, ni macam next generation yang teknologi jugalah kamu tengok. Macam LiDAR, mungkin kamu nak buat self driving car ke apa kan. Macam ada banyak startup kat Malaysia, apa Aerodyne tu, Oh yeah. Kan dia buat yang drone tu kan, betul dia nak buat self driving drone. Ada Malaysia dekat Kulin dia punya office. Okay, nice. Dia apa tak, memang dia buat drone lah kat Malaysia, memang startup, memang company bumi putra pun. Try lah gitu kan, peminat benda tu. Alright, thank you sir. Ni mesti tengok cerita startup ni, tengok. Tu. Okay. Terusnya Muhaimin. Lama lagi ni. Sikit ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Muhaimin, kos CS230. So currently plan untuk intern dekat one of the startup dekat Bangsa. Apa nama startup tu? Bukan startup sangat lah, dia dah lama tapi masih kecil, medium tu lah. Juris Teknologi. Juris Teknologi, okay. Dia apa line? Dia buat development apa? Website. Website. Okay. Nampak dulu dia ada join apa incubator ke? Company incubator. Tak, kalau selalu startup Malaysia ni, dia contohlah macam 2-3 kawan kamu nak buka startup. So selalunya bila dia start buat startup, dia kena start buat prototype dulu kan. So selalunya untuk jadi startup ni dia perlukan the startup punya support tu. Maksudnya financial, dia perlukan tempat, everything. So selalunya dia either pergi ke TPM Malaysia, Teknologi Park Malaysia tu dia ada incubatornya program, ataupun pernah dengar Magic Malaysia tak? Tak. Magic dia somehow itulah dia support startup Malaysia ni lah, untuk dia somehow dia buat dia boleh keluarkan produk yang lagi besar lah. I thought company macam tu. Tak. Tapi tak apalah, tapi maksudnya dah apply lah. Dah. So kalau pergi company kecil startup ni, maksudnya dia bagus apa tau? Mungkin pasal kamu tak tahu somehow kamu akan diserap ke tak, tapi in term of belajar tu memang banyak. Pasal kalau pergi company kecil ni, intern pun disuruh buat macam-macam. So macam-macam lah kamu belajar juga kan. Itulah dia punya bagus tu. Okay, thank you semuanya. Mak Farid. Assalamualaikum. Nama saya Farid yang tu dia apa PA saya tu kan? Ya, saya PA saya. Okay. Nama saya Muhammad Farid bin Syarudin. Saya daripada kos CS245. Internship saya plan nak masuk company network je, tapi tak tahu spesifik mana lagi. Ada tu nanti PM saya tepi. Nanti saya boleh baik sir. PM tepi nanti. Ada network banyak kami. Okay sir. Okay, alright. So Nadira. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadira. Course CS242 untuk Actual Science. Untuk intern
saya aim for company yang actual science related field. Kalau lepas degree, saya mungkin kena serve my bond dengan TM. And Kamu ni apa beasiswa TM tu apa tu? Yayasan Okey lah, kamu ni rank and file lah maksudnya. Memang kalau TM confirm kerja dengan TM lah. Bagus. Dia dah tu saya fikir dah lah memang kena serve bond tu. Ya, betul. Okay, thank you. Alright. Okay, good. Nono Fatia. Fatia. Hai. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Fatia Nadira. Saya CS 253. Untuk intern saya kalau boleh saya nak yang untuk website ataupun app development. Website development. Ada pengalaman tak buat? Ada tak kadang-kadang sambil kamu apa ni free time tu ambil freelance orang ke build your profile? Ada tak buat any open source ni project? Tak pernah. Tu buat assignment je? Belajar je dengan FYP. Okey. Itulah tak ada. Nanti anyhow nanti saya akan share lah. So sebenarnya nowadays apa ni dia dah sangat kompetitif tau. So kalau orang nak ambil kita kerja dia nak macam somehow dia tak nak ajar kita banyak. Kita boleh explore sendiri. So that's why penting ada profile tu kan. Tak apalah nanti later on kita akan tengok lah. Okay, next. Okay, thank you Fatia. Aina Syafinas. Assalamualaikum. Saya Nur Aina Syafinas daripada CS253 Multimedia Computing. So for intern saya tak fikir lagi nak area mana. Still survey. And lepas degree saya plan nak terus kerja je. Terus kerja. Yes. Ada student saya tahu dah cakap kan, habis degree ni kahwin. Saya tak nak dah belajar ni. Ada juga. Kalau ada duit boleh lah. Ada duit tak boleh. Kamu perempuan, lelaki lah kena bagi hantaran tu lah. Tak boleh juga. Kalau S tengah jalan tu. Alright. Ada tau student saya dulu network lah. Dia cakap dah habis ni tak nak lah, tak nak ni. Dia sekarang ni jual apa dia baking kuih. Kaya lah sekarang. Betul dia buat kuih. Banyak pula orang order. Okay, Alia. Hello Alia. Terusnya Kaisara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Kaisara Aida. Saya course CS241 Statistik. So saya macam sekarang ni tengah survey lagi. Tapi macam saya interested nak masuk finance and banking punya company. And also yang macam data analytic, social media punya. Okay. Statistik pun is a very good course lah. So, daripada dulu sampai sekarang memang consistently skill set tu diperlukan. So jangan risau kalau orang statistik ni banyak lorong dia untuk kerja tu kan. Memang banyak lah semua, even banyak company memang akan gunakan statistician lah. Okay. Right, seterusnya Sahira. Saya Nur Sahira binti Harudin dari S249 Science Mathematics. Tak dengar lah Sahira. Kuatkan sikit. Nama Nur Sahira dari CS249 Science Mathematics. Untuk tak plan lagi dekat mana tapi mungkin dalam bidang finance. Finance 249. Okay, boleh. Nanti yang penting kan ada plan betul kena confident sikit. Kena cakap tu kena confident. Okay, Nuri Fatini. Nama Nurin Fatini. Dari course CS249 Science Mathematics. Untuk intern nak ambil bahagian finance juga. Lepas tu
lepas degree maybe kerja kot. Maybe tak sambung master. Nak kerja lah. Okay. Alright. Seterusnya Izzati Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Izzati, boleh panggil Izzati. Course CS241 Statistik. So untuk intern still survey, tapi main target saya mungkin TNB. TNB. Okay. Betul TNB betul macam TM juga. Dia punya Pro 2J tak silap saya. So abang ipar saya ada suggest masuk Adnisio. Adnisio. ADNEXIO. Oh, Adnisio. Okay, betul. Dia, kamu statistician kan? Try lah dulu kan, dapat rezeki. Okay. Saya apply je kot mana-mana. Kan? Maksudnya anak kena intern juga kan? Kau tak lulus. Lepas intern, lepas intern saya kerjalah kot insyaAllah. InsyaAllah, okay. Alright. Thank you, sir. Alright. Nah, Nabila? Assalamualaikum, sir. Nama saya Nurul Nabila Putri Fauzi. Saya dari CS253 Multimedia Computing. For now, saya tengah survey company untuk intern. But plan lepas graduate nak kerja or sambung master. Master lah. Master nak bidang apa? Computer science kot. Computer science. Okay. Nak jadi lecturer ke apa? Entah. Tak. Kenapa nak ambil? Family suruh. Okay. Alright, tak apa. Next, Syahira. Syahira Pisar. Tak dengar lah. Kena kuatkan sikit. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syahira binti Pisar. Dari course CS243 Intelligent System Engineering. Sekarang saya tengah survey company untuk internship. Dapat dah? Tak dapat? Belum. Tak pergi. Survey. Okay, good luck. Seterusnya Siti Khadijah Zulkarnain. Saya nama Siti Khadijah binti Zulkarnain. So plan intern saya survey juga bahagian analis, tapi at the same time saya tunggu interview yang macam ada project saya join ni, dia akan try set upkan interview lah untuk company yang saya interested. Kamu course apa? Saya CS241 statistik. Statistik. Okay. Alright. And then after intern saya kerja lah. Okay. Alright. Okay, Syafiqah. Okay, so I think that's all lah. Mana? Syafiqah? Dengar tak? Dengar. Nama saya binti Zahari. Saya dari CS242. Okay. Lepas tu saya sekarang macam tengah survey company lagi, tapi minat saya mau to finance. Finance. Okay. Kamu daripada actuary kan? Ya. Okay, alright. Okay, thank you. Okay, terima kasih semua. So, saya dah kenal lah sikit-sikit walaupun seorang je tadi buka kamera. So anyhow, itulah kita some ice breaking dulu in our LDK. So semualah mungkin ada plan dekat internship, then from there tengoklah mana internship tu bawa kamu kan. Kalau itulah, tapi bila internship tu try buat sebaik mungkin lah. So mungkin dia ada peluang untuk serap kamu dalam dia punya company kan. Okay. Kalau dia tak serap sekalipun, mungkin that is a good experience to you lah tu, pasal kena ada latihan industri. Okay, even kalau pengalaman saya pun, saya pergi intern kat satu company, so somehow
saya tak diserap di company tu, tapi bos dekat company tu dia recommend saya kepada company lain. Faham tak? So kita kena always diligence lah, kena tunjukkan our best. Okay, in our best behavior lah masa intern. Okay. Right. Okay, seterusnya apa yang kita akan discuss, kita akan ada, kalau ikut syllabus ni lah, dia ada minta kamu buat next punya profile dekat Talent Corp. Benda tu memang ada, tapi later on saya akan tunjukkan juga macam mana kamu nak buat. Pasal yelah memang ini syllabus kan, tapi somehow sebenarnya kalau yang betul dekat majikan, next ni memang membantu. Dan juga kamu kena buat profile dekat LinkedIn, semua wajib mesti ada buat LinkedIn ni account, dan juga your personal website. Nah, buat personal website tu macam your digital profile lah kan, benda tu boleh guna ini free hostingnya, dan paling senang guna GitHub lah. GitHub memang dia ada, kamu boleh buat your own page lah. So itu kat situ kamu boleh tunjukkan all your profile, apa kamu punya skill set and everything. Okay. So that's why bila kamu ada profile tu, you are building your personal brand. Apa kamu tunjukkan apa kamu punya kelebihan dekat situ, apa yang kamu dah buat, supaya majikan bila dia tengok, dia tengok kamu punya resume, dia tengok kamu punya profile, oh okay, this is the right guy. So ini yang pandai buat Flutter, ini yang pandai Laravel, ini yang pandai apa ni, ada skill CCNA, this one yang ada risk analysis and everything. Senang, dia tak payah dia nak guna tengok semua baca, tak payah, dia tengok je, dia dah highlight, kamu dah highlight kamu punya skill set, mudah untuk dia employ kamu. Dan your elevator pitch. So bila kamu nak, mungkin kamu nak apa ni, interview nanti, mungkin dia akan tanya simple je soalan, please tell me about yourself. Itulah sebenarnya elevator pitch kamu. Kamu kena tahu apa kamu punya passion, apa yang kamu good at, kan. So kena, itu yang kita try discuss hari ni lah. Right, so first thing first. So why is self-awareness important? So kamu kena ada self-awareness. Tanya diri kamu sendiri tu. Kamu tanya, kamu reflect diri kamu, apa yang kamu good at. Adakah kamu, macam tadi ada yang kawan kamu cakap, okay, dia dah minat ke arah macam LiDAR, macam ke arah apa ni, artificial intelligence kan. So itu kamu self-aware, kamu minat. So apa nak menunjukkan minat kamu? So kamu kenalah start tengok code development, kena buat kena buat start development sikit, tunjukkan yang kamu yang betul-betul tahu minat pasal benda tu. So kena tahu, kena tanya diri sendiri apa yang kamu minat sebenarnya, okay? Supaya nanti kamu boleh jujur cakap dengan kamu punya apa ni, kamu punya prospek employer lah. Kamu cakap, yes, I am very passionate in statistics, in actuary, so please self reflect. So that is very important, okay? Okay, so somehow dalam syllabus ni kamu kena buat next profile. Ni sebenarnya memang tugasan pun untuk minggu ni. Okay, so macam mana kamu boleh pergi ke, saya dah buka dah tadi. Nampak ke screen saya share ni? Nampak. So pergi nanti saya akan bagi, saya dah bagi link pun dekat dalam Google Classroom tu, pergi Talent Corp, find my next. So this one kamu kena buat page lah, kamu kena isi. So nak login ni, just login guna, mungkin kamu punya personal email guna Google punya Gmail kan. So just please pick this, senang, tak payah nak pergi isi balik semua. So just pilih your personal email. Okay, email kamu tu mesti proper tau. Jangan tiba-tiba tulis dekat Gmail tu, mungkin kamu minat Salomon ke, tulis Aina Salomon 2020@gmail. Tolong So please provide a professional email. Contoh nama kamu, contoh macam saya ambil apa Maizatul Akmal. So buat maizatul.akmal@gmail macam tu. Biar dia proper professional, okay? Right, so boleh itulah. So jap tadi saya tak sempat habiskan. So boleh isi, so nanti boleh isi So kita kena isi all the information here. Lepas tu pergi ke alamat seterusnya. So isi je lah. So this is memang dalam syllabus. Simple je. Sebenarnya dia nak bagi tahu apa yang kamu nak supaya dia boleh buat job matching dekat next punya profile ni. Okay. Right. So next two is an initiative by Talent Corp that will help prepare graduates for their ideal career and enter future workforce. Okay, Malaysia dia ada badan Talent Corp, basically untuk membantulah graduan kita untuk dapatkan kerja.
Right? So dalam profile tu dia ada about me, interest, so kita kena letak lah apa kita minat, letak apa kita punya ability. So nanti kat situ kalau saya tengok dulu, dia boleh isi lah. Kita kena bagi tahu skill tau. So contoh, kita pernah buat Flutter, ataupun kita pernah guna Laravel, ataupun kita pernah guna Cisco punya equipment and everything. So kena letak semua tu, apa ability tu. Okay, English Proficiency Test, kamu letak je kamu punya muat punya band tu. Okay, letak band. Mungkin kamu band 3, band 4. Okay, ataupun mungkin kalau tak tahulah kat sini siapa kat sini pernah ambil GCEO English test tu, mungkin dia asrama penuh ke dia pernah ambil kan, ada tak? Tak ada. Ada kan kadang-kadang kalau orang asrama penuh dia ada English dia, so dia boleh letak juga kat situ basic IT skills, apa yang dia boleh and everything, then resume ni nanti kita akan polish in our next class. Macam kita nak buat your good resume lah. Okay, so understand your interest, so mesti realistic. So your realistic, investigative, artistic, social, enterprising and conventional. So ni one of the interest lah. So mungkin kamu minat untuk somehow nanti buka company sendiri. So you are leaning towards enterprising lah. Dia mesti apa, dan adakah kamu yang realistic, investigative, mungkin nak jadi network analyst. Okay, so inilah. So macam mana your preference, adakah kamu yang jenis extrovert, introvert. Okay, kalau extrovert ni orang yang sesuai mungkin kerja in the line of dia facing with customer ataupun dia yang facing with client. So mungkin dia macam network, so mungkin dia bukan orang yang di belakang, mungkin dia yang actually dia adalah solution engineer, dia pergi ke customer, dia yang bincang dengan customer and everything. So mungkin ada kamu yang introvert, so just nak kerja dekat office je kan. So mungkin boleh jadi network analyst, orang yang duduk office je lah. Okay, kalau introvert ni selalunya dia yang facing yang customer, mungkin dia kerja dengan bahagian sales. Okay, sales ni jangan fikir hanya orang business saja yang buat sales. So sekarang ni dia ada technical sales, maksudnya kalau kamu kerja contoh dalam bidang network kan, dia ada nama dia solution engineer ataupun nama dia sales engineer. Dia yang akan jualkan that solution, that technical solution tu kepada orang customer lah, potential customer. So kena one of the criteria tu dia mesti adalah extrovert. Okay, so dia ada preference untuk thinking, feeling, adakah kamu lebih logic based ataupun lebih kepada feeling. Okay, sensitive, intuitive, judging, perceiving. So ni semua kena tahu. Okay, nanti boleh try dekat next punya profile tu Dia ada juga ada VIP punya ni, so ni boleh baca sendiri. Nanti kamu go through lah dia punya sistem tu Okay, understanding your interpretive skills. Okay, so kalau orang nak pilih, so kita kena ada ideas and opportunity. Your ability to identify values, ideas and opportunities and to utilize and maximize the benefit. Right? So kamu kena sentiasa open minded. So kadang bila kamu di interview dia akan tanya, okay, kadang-kadang dia bagi satu senario, dia cakap, okay, kami ada masalah ni, so apa yang komen kamu berkenaan ni. So kamu kena confident, kamu kena give your best ideas supaya dia nak tahu yang kamu punya thinking skills ni is working. Maksudnya kamu boleh sumbangkan pendapat. And also resources, your ability to identify and utilize internal and external resources. So mungkin kamu diberikan tugas di project management office, so kena tahulah to handle the resources and then into action. Sekarang ni macam saya cakap, employer ni memang dia pentingkan action, dia tak nak dia cakap ni semua. Dia contoh kalau macam kamu interview sekarang ni, kalau macam dulu mungkin dia tanya kan, tiba-tiba, okay, tell me about yourself. Lepas tu tanya apa yang kamu tengok 5 tahun ke belakang tak. Pengalaman saya bila nowadays, bila kita interview, apa yang dia tanya, boleh buat ni tak? Boleh buat tu tak? Okay, saya bagi satu ni, boleh tak coding sekarang? Faham tak? Kalau kamu kadang-kadang macam kamu nak interview dengan Grab contoh, kamu ingat dia tanya ke macam, okay, kamu tengok 5 tahun kamu apa? Tak ada. Kamu dah datang, dia suruh buat coding punya exercise. Kamu boleh selesai, settle. Macam networking, saya pergi interview dekat time.com. Sebelum dia even interview kamu pun, dia akan buat satu test. Dia minta configure network and everything. Faham tak? Dia nak tengok. Pasal orang yang just boleh bercakap, eventually, kadang-kadang dia boleh cakap je, buat tak boleh. Faham tak? Company sekarang dia tak nak dia employ orang
untuk bercakap. Tak, dia nak buat orang yang do, dia ada practical knowledge. So kena prepare yourself for that. Okay. Okay, so nanti dia akan keluarkan report ni lah. So nanti kamu go through, kamu boleh try sendiri. So benda ni memang kamu punya assignment nanti. Okay. Right. Okay, so ni dia punya analogi lah. So nanti kamu ni kamu kena buat some your pitching. So contoh nama kamu Aina, sekarang ni apa kerja, apa kamu punya kelulusan. Okay, so ni contoh lah. So macam mana kita nak nurture dia. Okay, so kita boleh gunakan next lah. So macam ni kita nak polish dia supaya somehow dia boleh very employable at the job market out there. Okay, so nanti kita akan polish lah. So boleh isi semua nanti. Okay, memang ada CV, talent application, readiness. Okay, nanti kita try buat. Okay, activity 1. So saya nak masing-masing buat some SWOT analysis. So this very simple. SWOT analysis ni maknanya kita nak tahu kita punya strength, weaknesses, opportunities dan threat. Okay, so saya bagi dalam masa 10 minit. Masing-masing boleh boleh drop down dekat kertas ke atau boleh buka notepad. Bagi tahu dalam 2 atau 3 apa kelemahan diri kamu, kekurangan diri kamu, opportunities ataupun threat. Maksudnya kamu bagi tahu. Okey, kalau daripada kamu punya strength ni apa opportunity? So kat mana? So saya mungkin boleh bekerja, saya boleh buat web app, boleh ni ataupun threat. Okey. Apa kekurangan? So contoh macam kamu punya weaknesses tu, okey, kekurangan kamu ni tak confident. So itu adalah threat dia. Faham tak? Boleh tak? Dalam 10 minit buat jap SWOT analysis ni? Is it okay? Okay, sir. Okay, sir. Tulis kat atas kertas pun very simple je. Nanti saya try tanya randomly 10 orang apa dia punya strength dan weaknesses. Okay? Kalau kod dah siapa dah siap, kalau nak volunteer, nak tunjuk dengan kawan-kawan apa strength and weaknesses, boleh tunjuk dululah. Kalau saya nak tanya kan. Kalau siapa nak volunteer lah.
Okay, dah ada yang siap ke? Ada yang nak tunjuk? Boleh share apa dia punya strength, weaknesses, opportunities, threat. Ada tak? Saya ambil random Saya ambil contoh Azima Azmi. Boleh tunjuk kamu punya? Azima. Yes, sir. Siap lah. Saya boleh dapat sikit je, sir. Saya boleh dapat sikit je. Tak apa, sikit tak apa. Dia tak adalah. Just share apa yang, okay, apa kamu punya strength? Kamu rasa? Untuk strength, saya fast learner. Macam mana? Fast learner. Okay. Fast learner. For flat lah ni? Lepas tu, Kan? tak mampu lagi sampai 4 lagi. Okay, kenapa kamu rasa kamu fast learner? Okay, sebab maths ni, dia macam ada macam-macam benda kita belajar tau. Ada coding, lepas tu macam analyst, lepas tu kira-kira pun semua kan. So far, saya boleh faham lah. Udah tangkap lah. So strength tadi, contoh kalau kamu nak buat your pitching nanti, bila kamu interview kan, dia cakap tell me about yourself. So dia cakap lah, so I am, kamu kena bagi tahu tau, mungkin kamu dah terangkan kamu belajar kat mana, apa degree kamu. So kamu kena terang, kamu kena cakap, okay, I am a fast learner because I can learn fast many things. So if let's say I have new knowledge that I need to master, I can master it in maybe 1 month. Kena bagi tahu lah. So highlight that your strength. Fast learner is very good. So, saya pun dulu, bila saya fresh graduate dulu, saya punya strength tu, saya tulis kat situ memang fast learner. Saya pun guna fast learner. Saya cakap saya senang dapat lah, senang tangkap. Okay, next, weaknesses. Apa kamu rasa weaknesses kamu? Weakness saya tak confident nak cakap ke public. Tak confident. Okay, kalau kamu cakap, okay, but kamu nanti cakap lah dalam interview, but sebenarnya tak payah cakap pun, tapi kadang-kadang kalau company tu cakap, okay, please tell me what is your weaknesses. Mungkin dia cakap kan, you already tell about your strength and everything. So, what do you think about your weaknesses? So, kamu cakap lah. So, my weaknesses, sometimes I am not confident. But, kamu kena cakap but. So, but, I'm overcoming that by attending a lot of webinar ke, ataupun I'm trying to apa ke something supaya kamu boleh fix your weaknesses. Kan? So, kena ada something. Dia tak boleh nak just close-ended. Saya cakap, okay, saya tak confident, tapi saya tak nak pun perbaiki my weaknesses. So, company nak tu je. Dia tahu semua orang mana ada perfect. So, semua ada weaknesses, tapi kita kena ada ability untuk overcome our weaknesses. Kita kena ada commitment. Okay? Right, opportunities. Kalau opportunities based on fast learner tu, maybe saya boleh fast learner. Saya boleh explore banyak option lah. Betul. So senang cerita, apa nanti tahu apa? Kamu boleh letak saya dekat mana-mana department. Itu sebenarnya can work with many department lah. Itulah dia opportunity. Okay, threat untuk yang tadi tu. Threat tu macam especially kalau macam presentation ke apa lah, takut macam tak berani ke masa tu. Okay, tapi kamu cakap lah, but if along the way I have done many presentation, so I can slowly resolve my confidence issue macam tu. Kan, okay, kamu dah banyak kali lah. Kalau kamu kalau macam saya pun, bayangkan saya ni introvert, tiba jadi lecturer. Tapi lama bila dah beribu lecture kamu ni, kamu pun dah tak jadi introvert dah. Kan, benda tu. Along the way, kamu akan overcome your weaknesses, your threat. Okay, so thank you. Thank you, sir. Okay, Azima. Siapa lagi? Siapa ada nak try, sir? Boleh. Okay, sir. Alif Azhar, okay. Okay, saya punya strengths, capability and leadership. Sebab tu lah. Sebab saya dah jadi
dia pernah jadi pengarah program untuk event dekat UiTM, and also sekarang saya macam timbalan presiden untuk satu persatuan ni. Actually dua persatuan lah. So macam tu lah. Situ. So satu lagi saya inovatif and kreatif. Sebab kalau ikutkan saya ada buat graphic design banyak agak lah. Saya buat freelance, even freelance graphic design. Ada juga buat music. Saya involved dalam music ke, ada band. So macam saya suka mencipta sesuatu lah. Kamu YouTuber ke? Saya ada YouTube kat sir. YouTube ke? Okay. Macam tu lah. So macam tu lah. Lepas tu boleh multitask lah. So back to macam sekarang ni kan kita musim puasa kan. So banyak lah macam tolong mak buat kuih lah. Lepas tu ada dengan FYP. Saya buat juga saya punya hobi macam music, graphic design juga. And saya pun ada macam buat brand sendiri juga sebenarnya. Oh, ada personal branding tu. Tapi baru nak naik saya macam tu lah. Saya ada try. Sekejap, brand kamu tak jual vape kan? Yang jual vape Bukan. Macam slang tadi, bila contoh, bila kamu start interview nanti, selalunya the first question yang dia akan tanya, again saya ulang balik, dia akan tanya, please tell me about yourself. So dekat situ yang kamu akan gunakan your SWOT analysis ni. So kamu mula kamu akan terang, okay, kamu degree kat mana, belajar apa, dan kamu kena terangkan strength. Macam tadi Alif cakap yang dia ada leadership. Kita tak boleh cakap, okay, I have a very good leadership skill. Kita tak boleh cakap macam tu je, kita kena back with proof. So kamu kena cakap, if you see in my resume, so I have been timbalan apa something. So saya juga telah mengetuai projek. Kena tunjuk. Benda tu kena ada. Ada proof. Kamu punya tu. Dan seterusnya macam tadi Alif cakap apa tadi second strength kamu? Innovative and creative. Kamu cakap I am very innovative because I have involved in a lot of content creation. You can see in my resume, saya ada ni, saya ada tu, saya ada buat. Boleh orang tercap, okay, dia ni bukan cakap kosong, faham tak? Right? Kena ada benda tu. Right, bagus Alif. So next, witnesses. Witnesses, okay, witnesses tu patah balik pada punya multitask tu. Disebabkan a lot of multitask, bila saya penat kan, saya jadi unconfident bila macam banyak gila bebanan tu. Saya jadi macam confident nak teruskan kerja tu. Macam tu lah. Okay, kalau macam tu, macam again saya cakap, dekat dalam kamu punya self introductory tadi, dekat dalam interview, kamu jangan mention dulu witnesses, tapi selalunya ada certain company dia akan tanya, okay, now dia akan tanya the next question, so please tell me what is your witnesses. Dia macam tu lah, dia cakap time tu baru kamu gunakan ni. So kamu cakap macam tadi Alif cakap, because I like to multitask, so sometimes I having a confident issue, ataupun saya ada masalah untuk time management lah kan, banyak sangat time management, betul. Time management. So kamu jangan kosongkan tu, kamu kena cakap apa yang kamu nak perbaiki, maksudnya mana kamu nak perbaiki. So kamu cakap, so because of this, so I have been taking time management courses ke apa ke benda everything. Macam mana kamu nak tutup witnesses tu? Boleh? Boleh sir. So opportunities. Okay, betul. Satu lagi opportunities. Opportunities saya tak tulis lagi sir, sebab kurang faham. Maksudnya dari segi sana tu. Based on your strengths lah. So maksudnya kalau macam tadi kamu leadership, since I have a very good leadership, so I am very prepared to become a manager. One day akan bikin team lead. Kan? Pasal untuk pengetahuan kamu dekat company, tak semua orang nak jadi team leader. Pasal orang cakap pening. Tapi pasal dia kena uruskan orang. Tapi saya memang have that capability to lead. Kamu cakap. Kamu cakap tu very good lah. Leadership skill is very good lah dalam company. Okay? Boleh sir. So track tu based on your weaknesses lah. Okay. Okay, Thank you sir. Alright, thank you sir. Siapa seterusnya? Kau nak volunteer? Kita ambil last lah, seorang lagi. Siapa nak ambil? Bawa sikit. Kaisara Aida. Nur Kaisara. Cuba bagi strength kamu. Saya. Apa strength? Saya approachable person. Approachable maksudnya apa? Senang. Senang di approach and senang adapt dengan situation. Gitu. Oh, senang adapt. Kalau approachable, apa yang kamu nak buktikan kamu ni approachable?
Dia kena ada bukti. Bukti maksudnya macam saya pun ada kelab yang saya join dekat waktu universiti, and saya pernah handle juga program, and saya macam ni lah. Saya cakap Okay. Jangan cakap kan kalau kamu apa ni apa ni kamu cakap bukti saya ni approachable lah, ramai orang cuba memborat saya, jangan tak ada. So kamu cakap tadi okay, I am very friendly lah, senang cerita I am very friendly, very approachable. So as you can see that I have involved in a lot of club punya activity, I join a lot of event and everything. Kamu cakap macam tu lah. And tadi kamu cakap apa second kamu punya strength? Easily adapt. Easily easily adapt. So apa bukti kalau easily adapt, kamu cakap okay, contoh macam saya diberikan tugasan dekat di suasana yang baru, so saya mudah untuk sesuaikan diri macam tu lah. Tapi kena cari bukti dulu. Dia penting bukti, orang tak nak cakap kosong sekarang ni. Okay. Witnesses? Witnesses, saya tak confident cakap. So apa yang kamu nak perbaiki dengan witnesses? Sebab saya memang ada masalah dengan confidence saya. So saya decide join club activity dekat universiti. So saya macam dah gain macam sedikit confidence tu. So macam dah saya learn something lah daripada activity yang saya join tu. So nanti kamu cakap okay, to overcome my confidence issue, so I want to speak to the public. So kamu cakap lah, so dalam kamu punya club punya activity mungkin kamu kena buat public speech ke, ataupun mungkin nak jadi MC ke, betul tak? So dari situlah kamu nak polish your weaknesses. Okay, macam itulah. So opportunities, kamu cakap lah kalau kamu macam tadi sekarang kamu cakap kamu mudah untuk adapt kan. So opportunity, so now since I am very adaptable, it easy for you to give me new client, new environment. So saya nak letak saya kat mana-mana sajalah. Okay. Okay, yang lain tu faham ke? Untuk tahu SWOT analysis, benda ni penting SWOT analysis ni kamu nak gunakan bila kamu interview nanti. Kalau orang tanya, please tell me about yourself. Memang orang akan guna SWOT analysis ni. Boleh? Masing-masing okey? Okay, sir. Boleh So nanti kena tahu di sini. Okay. So seterusnya sikit lagi kita pasal nak habis dah. So okay, next kita nak buat elevator pitch. So elevator pitch ni somehow kalau kita nak tell me about yourself tu very short one, mungkin kamu nak letak dekat email kamu ke, ataupun nanti kamu nak buat video about your ni, so kena buat your pitch. So when you have the chance to tell others who you are, what do you say? Okay. Kalau saya punya elevator pitch simple lah macam dulu ni, tak tahulah sekejap saya buka ada punya LinkedIn saya punya elevator pitch macam very corny lah, kan. Sekejap saya cakap. So tak tahu, saya tak bertukar lagi. So kenapa tak? Saya ni very simple. So I was going to tell you a joke about UDP, but you might not get it lah. Ni macam some insider joke dalam network lah. So saya buat. So nak menunjukkan yang saya ni a funny guy or something kan. So saya buat so in nutshell, so saya cakap I have a passion in new technology, great interest in computer network, okay, IP networking, sini. So ni very simple pitch. So, nak bagi tahu apa yang saya passionate. Macam mana saya, itu yang kamu nak buat with your elevator pitch. Faham tak? Faham, sir. Yes. Okay, so itulah nanti kamu akan try buat. Nanti bila kamu nak buat LinkedIn account, please do your elevator pitch. Buat simple about yourself. Contoh macam kita tadi Alif cakap kan, kamu ada personal brand. So kamu mungkin elevator pitch untuk Alif, mungkin Alif boleh cakap. So hi, my name Alif. So I am very kamu cakap lah sikit
berkenaan dengan diri kamu. So ni something. So I have my personal brand, I have a lot of content. Kena cakap macam tu. Apa kelebihan diri kamu? Kena buat some elevator pitch. Okay. So why it is important? So it works as a great icebreaker. So contoh mungkin bila interview nak tanya, so it is a good icebreaker and help you to plan your answer to interview questions such as tell me about yourself tadi again. So mula-mula sebelum kamu nak cakap pasal your strength and weaknesses, kamu mesti nak terang dulu apa yang kamu suka kan. So macam saya again my elevator pitch ni tadi, ini yang saya gunakan contoh kan. Jujurnya bila orang tanya saya, please tell me your job, saya akan cakap macam ni tau. Saya cakap, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Azizi Muhammad Rifin. So I am from, I have graduated from University Technology Mara in computer networking, blah 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 something. Betul saya akan cakap juga. So I have, contoh pasal sekolah saya ada pengalaman kerja. So I have experience working previously in this company, something. Betul saya cakap. So I am very passionate about networking. You can see I have ni. Faham? So itulah your elevator pitch. Very simple. Okay? So kena buat lah tu, kena start fikir dah. Pasal nanti eventually kamu interview ni kamu kena pakai. So that you can prepare you to introduce yourself when exciting opportunity present themselves. Okay, so ini komponen dia macam saya cakap tadi, who you are, nama kamu graduate daripada mana, what you do, graduate tadi, so kamu graduate daripada UiTM, ambil course networking ke apa, so kamu cakap, so how you are different, so selalunya different ni saya cerita, kamu cakap you are passionate about, apa yang membezakan kamu passionate about networking, apa, pasal actuary and everything, macam itulah, so kena ada ni. And attention getting hook ni, tu yang saya buat joke tadi tu. Saya letak joke sikit dekat depan tu. So supaya orang boleh tangkap. So mungkin selalunya kalau saya interview dengan networking yang company, dia cakap, oh kalau dia tahu, okay UDP, so might not get. Kan kadang UDP ni, dia lost dalam communication. So kamu kena, so kalau kamu HRD kena fikirkan, kamu punya, apa ni, kamu punya little pitch lah, kena fikirkan kamu punya joke tu, apa benda. Mungkin, okay, mungkin kalau macam HRD pasal risk kan, buat joke pasal risk. So sometimes it is risky ke apa. So kena fikirlah joke sendiri. Saya tak tahulah apa joke dalam HRD kan. Okay, kena fikirkan supaya dia boleh become attention grabber. So ini contoh elevator pitch number 1. So hi, my name is Adam. Saya Muhammad Azizi, student at UiTM. So saya cakap saya tak ada student. Saya cakap I have graduated from UiTM. So hoping ni macam ni lah. So boleh ikut yang macam saya juga, dia ikut macam ni kan. Tapi anyhow dia mesti ada all these component tadi, who you are, what you do, attention grabber, apa kita passionate about. Okay, kena buat benda ni semua. Okay, nanti kena buat dekat dalam your punya next punya profile. Okay, boleh juga macam ni. Hi, my name is Zian, thanks so much for sitting down with me today. After graduating with my bachelor degree, so I spent the last 3 years building professional experience. Ni dia bagi experience lah. Kalau macam saya tadi, saya tangankan. So I have 3 years experience in networking. So previously I worked with Cisco and Time.com in network operation, macam itulah kan. Kena bagi tahu. Okay, nanti masing-masing boleh buat. Okay, jom kita buat je. Saya bagi sebelum saya tunjukkan berkenaan LinkedIn. So boleh tak masing-masing buat kamu punya elevator pitch. Betul, saya akan panggil random 3 orang untuk share dia punya elevator pitch. Betul, nanti saya dengar apa benda yang saya boleh betulkan kamu punya elevator pitch. Boleh? Saya bagi masa dalam 10 minit boleh? Boleh ke? Okay. Boleh saya. Boleh sir. Try buat kamu punya elevator pitch. Tu beritahu saya. Sir, saya dah ada. Sir boleh tolong tengokkan ke? Boleh? Siapa ni? Alif kan? Nakib, Karen Nakib. Nakib, kamu add saya dekat LinkedIn Saya tengok tiba-tiba nama kamu ada. Ya. Okey, cuba try Nakib. Kamu ada LinkedIn sekejap. Nak buka ke? Boleh juga. Okey, saya buka sekejap. Kita tengok dah ada LinkedIn Kat mana kamu letak dekat ni? About tu Yes sir. I am certified in sini A, what working.
Customer pursue my second CMP, which is IP switching, experience with network. Okay, bagus. Mungkin depan ni tambah sikit passionate, your passion dalam apa? Oh, okay, sir. Passion dalam I am very passionate dalam network security ke, network automation ke, apa benda yang kamu passionate. Dan seterusnya ini adalah semua skill set kamu kan? Ya. Okay. Oh, kamu dah ada sertifikat Splunk ke? Kamu ambil dengan siapa? Saya ambil sendiri. Oh, bagus. Oh, Splunk bagus ni untuk networknya ni. Okay. Family with usage. Okay. Kalau boleh tambahlah joke sikit kan. Cari mana networkingnya joke ke letak depan tu, boleh? Okay, boleh, sir. Okay, bagus. Okay. Yang lain? Okay, yang lain tu tak apa. Ada lagi 8 minit. So, nanti saya try tanya. Ya. Bagus. Okay, ada yang dah nak share dia punya pitch? Anyone? Belum ni Lepas kita ambil lagi 4 minit lagi.
Okey, saya ambil pick random lah. Ada yang nak ni ke? Ada yang nak volunteer? Kalau tak ada, saya ambil teh dulu. Izzul Laiman. Boleh bagi tengok kamu punya pitch? Hello? Dengar ke? Hello? Tak siap ni. Oh, tak siap lagi. Okey. Fadli Fikri, boleh ke? Tak apa, share je apa-apa yang kamu ada. Fadli. Belum sir, belum siap lagi. Oh, belum lagi. Okey, Haziq Zamri. Saya cuba lah sir. Boleh. Hi, my name is Haziq Zamri and I'm final year student at UiTM Shah Alam. Studying in IT where big data analytics as my major project. Major project, I think major area. Major area. Okay. I am very passionate in pursuing work in the data analytics or data visualization field, and also involved in Microsoft Power BI data visualization webinar. During my studies, I have developed a few projects such as data visualization dashboard using Microsoft Power BI, also mobile apps using Java Android Studio and web development and design. Hopefully these skills able to help me to sharpen my confidence more in the related field. Alright, bagus. Okay, bagus. Sikit lagi. Okay, mungkin kita tambah aspiration lah. And one day, I hope that I will become an influential data scientist in the field of big data. Contoh, itu just your inspiration lah. Okay? Okay, thank you sir. Alright, okay, bagus Haziq. So seterusnya, ada siapa nak volunteer?
Alia, Nur Alia. Boleh? Bagi pitch. Belum siap sir. Sekejap, Alia kamu student saya bukan? Sem lepas. Okay. Alright. Siapa lagi? Nurin Fatini? Yes. Boleh share. Hi, my name is Nurin Fatini, and I'm a final year student at UiTM studying mathematics. Alright. I am interested in pursuing work in the financing industry and have done organization. I have done? Organization maksudnya participate. Kamu pernah terlibat dalam organize event ke, student leadership ke ada? Kena bagi tahu lah tu. So I have done in organization and student leadership. Okay lah, saya ni AJT club ke macam tu lah. I have been involved in student leadership such as secretariat mahasiswa fakulti. Mahasiswa apa tadi? SMF. Oh, SMF. Dia tu lah. Lepas tu, next. I have developed leadership skills by organizing student programs. I hope to become mathematician. I hope to become a great leader. Great leader. Macam mana nak terjemah? Kamu cakap lah, I hope that I become a leader one day. I become a leader by managing a lot of staff under me ke. Cakap macam tu lah Okay, thank you Nurin. Okay. Kena confidence sikit nanti kan. Kalau bila interview, kalau macam tu nanti susah lah sikit. So kena confident kena banyak kali praktis depan cermin ke, praktis dengan adik ke. Okay. Okay, seterusnya siapa lagi nak volunteer? Alif nak Alif? Yes sir. Tak nak volunteer? Boleh kat try. Okay, hi, my name is Muhammad Ali Rizal and I'm a third year student at UiTM Salam studying Intelligent System Engineering. I'm interested in pursuing work in the industry and have done extracurricular activities at UiTM. I have developed the leadership skills. Tadi extracurricular tu apa? I have done extracurricular. Macam managing events. Managing event. Managing huge events, sewa. Managing huge events in UiTM. So I have developed the leadership skills in that event by participating the particular job at the particular task and job at the event. So I hope to see your expression. I hope that you can provide opportunity provide opportunity for me to work at your industries and organization. Thank you. I hope that I can contribute. You can give me opportunity to work in a company so that I can contribute to your organization to make it more to make it more profitable ke apa kan apa yang kamu okay. Alright, okay, jumpalah. So point dia semua mesti ada di speech. Okay, pasal nanti eventually memang kamu kena bila interview, the first thing orang akan tanya, please tell me about yourself. Itu memang the most common, cliche pun. Okay, right, kalau kita interview kerja.
Alright, so seterusnya, I think that's all dalam kita punya syllabus untuk ni. Tapi saya nak share juga macam mana kita nak buat LinkedIn ni account. So semua wajib semua student mesti ada LinkedIn pasal sekarang ni selain daripada kita cari kerja dekat Jobstreet, so benda ni still Jobstreet pun kamu kena buat profile juga. Tapi sebenarnya kamu kena upload resume. Itu nanti kita akan buat dalam unit 3 nanti. So Jobstreet ni selalu common orang cari kerja. Okay. Tapi nowadays trend memang mostly orang akan pakai LinkedIn. So boleh sign up. So pergi ke LinkedIn, siapa yang tak ada lagi, please sign up dan please provide your profile. Okay, so first gambar. So gambar mesti professional lah. So mesti ada blazer and everything, nampak professional. Okay. Dan please provide your details. So macam ni about myself. So this is my pitching. Dan apa kita punya macam ni lah saya cakap, okay sekarang ni saya buat apa, saya buat apa, right? So dekat sini your experience, so letaklah. So mungkin kalau kamu pernah kerja dekat, even kalau kamu pernah kerja part time kedai runcit pun letak. Penting supaya employer tahu kamu ni pernah bekerja sebenarnya. Kenapa? Pasal bila kamu pernah bekerja, kamu ada experience untuk dealing with organisation, dealing with other colleagues. So letak je, even kamu kerja part time pun letak kat situ So kalau macam saya letaklah sekian saya macam freelance, my profile apa benda saya develop, lecturer bila saya kerja kat Cisco, so kan saya kena letak semua tu. Saya terangkan apa kerja tu saya buat apa. Okay, macam kat time.com ni apa saya buat, apa saya punya pangkat, semua saya letak sini detail Dia penting dia keyword dekat sini mesti details. Dan contoh my first job dekat network engineer. Ini semua experience saya letak dekat sini. Okay. So even dekat saya punya part time kerja dulu lagi saya letak juga dekat sini. Okay. Untuk education, so kena bagi tahulah kita ambil apa kita punya dissertation and everything, right? So kita punya degree kita buat apa kita punya final project punya title. So kena letak semua tu supaya majikan tahu. So kalau kamu ada professional certification, letak apa yang kita ada certification. Saya Instructor DevNet. Sekarang ni saya ada CCNA, saya ada Huawei. Semua kena letak. Semua all your professional certificate letak sini supaya mudah untuk majikan tengok dan dia matchkan dengan dia punya job requirement. Okay. Okay, Juniper apa nama license dia. Okay, apa volunteer macam tadi Alif macam ada leadership punya activity letak kat sini. AJK apa ke apa, so kena letak all this So letak juga kita punya skill dekat sini kena pilih. So kat sini macam saya background networking, so saya letaklah. So saya memang networking. Lepas tu contoh saya memang terror dalam MPLS. Lepas tu saya terror dalam BGP, POSP dia nak detail. Kalau kamu dalam bentuk actuary ke, dalam matematik ke, dalam IT engineering ke, apa yang detail. Mungkin kamu gunakan Laravel, mungkin kamu gunakan PHP and everything. Semua tu kena letak dekat sini supaya orang boleh mudah untuk tahu apa skill set yang kamu boleh. Dan cuba try endorse, minta kawan kamu endorse. Boleh juga. Okay. Okay, seterusnya apa accomplishment. So semua ni kena ni lah. Letak supaya detail. Yang keyword kat sini saya nak cakap misi detail supaya orang tengok, orang tahu apa our capabilities. Right? Ada soalan setakat ni? Saya ada soalan Okay. Okay, contoh macam kita nak try dalam field contoh data analytics. Tapi macam contoh apa yang kita buat dalam participation kita dalam sebelum ni jauh sekali daripada data analytics Contoh macam apa-apalah involvement kita So perlu ke untuk kita cakap benda tu masa nak ambil kita interview? Jangan cakap jauh tu semua, nanti itu kamu highlight kamu punya weaknesses pula. Kamu cakaplah kamu passionate, kamu nak further ni. Dan sementara kamu nak tunggu kerja ni, mungkin kamu minat dalam data analytics kan. So kamu boleh ambil short courses. Dia ada certificate juga. Kamu ambil short courses dekat Udemy ni. Nanti ada dia punya ni, contoh Udemy ni, kamu minat big data analytics kan. So boleh ambil short courses, memang laku juga this one. Ambil lah. So ni ada even ada student deal kat sini. Okay, so try ambil data science. Dia memang step by step in data science. So boleh ini untuk upskilling kamu punya skill tu. Supaya nanti bila kamu dah selesaikan course ni,
kamu ada Udemy punya certificate tu, itu letak dekat kamu punya LinkedIn supaya itulah kamu punya basis kepada kamu nak apply kerja tu, boleh? Okay, dapat sir. Thank you. Okay. Lain soalan? Okay, so seterusnya macam web page kamu kena buat juga. So ni digital profile lah. So nowadays orang just bagi kita punya digital profile je. So sebenarnya senang dia nak tengok. So macam saya buat kat GitHub lah. So very simple HTML punya website. So saya malah nak bayar hosting. So saya just gunakan GitHub punya account. So nanti saya akan tunjuk. So kita kena ada lah. So apa kita punya web project. Macam saya banyak freelance. So of course saya kena letak semua projek saya terlibat. So nanti bila saya nak ambil job dengan orang just tengok saya punya sistem dia. So tak payah dia nak fikir lah macam ni. Okay. So apa background. So kena ada lah some simple HTML. So bila kamu buat kamu punya web page ni, of course kamu kena ada some coding skill, some HTML. So daripada situ dia tengok kamu punya skill set. So ini my elevator, again my pitching. Okay, elevator pitching, right? So apa kita punya social media, ada Scopus and everything. Okay, so inilah simple punya our own web page. Nak buat ni macam contoh macam saya buat kat GitHub kan. So just register kat GitHub. Sign in. Baik. Right. So saya pasal saya involve a lot of coding. So saya banyak letak semua projek saya punya code repository dekat sini lah. Banyak saya terlibat dalam projek. So daripada sini nanti kalau majikan tanya, okay, please provide us your GitHub punya account. So daripada sini dia boleh tengok profile tau. Kalau dia tengok profile, okay, nampak tak? Dia tengok kat sini contribution ni. Dia tengok betapa aktif kamu dalam coding. Dia tengok sini, dia tahu. Bila kamu ada banyak commit, dekat situ lah dia tahu yang kamu ni memang betul-betul buat coding, bukan just sembang dia. So penting kena ada GitHub account. So bila ada GitHub account, even kamu punya FYP ke, kamu punya even kamu punya assignment ke, code tu kalau ada libatkan coding, please put dekat GitHub ni supaya ada ni all this, supaya majikan tahu kamu memang do the actual coding. So untuk buat GitHub page tu sebenarnya kamu boleh buat some GitHub page lah. So sebenarnya dia ada features, so kamu jangan boleh Google GitHub page. Okay, so this one. Ni yang saya gunakan untuk buat my free website ni. Okay, so buat dekat GitHub page lah, boleh follow through kat sini. Yang penting kamu kena buat your own HTML code lah, ataupun kamu boleh guna Bootstrap. Okay, so nanti boleh buat your website. So dekat sini orang tahulah kita ada digital footprint. Kan? Orang digital footprint. So maksudnya dia ni kalau sembang pasal website ke atau sembang pasal digital, dia tak sembang. Pasal memang dia ada website, dia ada digital profile and everything. Okay? Boleh ke tu? Ada soalan? Kalau pakai WordPress, boleh? Boleh. Tapi kamu ada WordPress site sini ke? Kamu beli domain Tak, yang WordPress yang free tu. Boleh je. WordPress pun boleh, no problem. Yang penting kena ada. Okay, sir. Thank you, sir. Alright. So macam tu lah. So I think kalau tak ada apa lagi, then I think we end our class here. So saya bagi attendance. Attendance ni penting Dia sama juga dengan kelasnya. Apa ni? Sir, yang next profile tu macam mana nak share kat sir? Bagi URL. URL Lepas tu nanti dia boleh bagi report kan? Bila dah habis nanti, kamu boleh generate your profile or something. Dan okay. benda tu bagi dekat dalam. Okay, thank you, sir. Okay, so saya dah letak attendance dekat dalam chat box tu. So please isi. Okay, attendance masing-masing saya letak dekat chat box. Okay, kalau tak ada apa lagi, then we end our LDK here. So dengan tasbih kifarah dan satu al-as. Okay, so Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Right, walaupun PKP ni. So I see you guys after Raya lah. So kita ada satu kelas hari Jumaat
kita akan buat sama jugalah. Kita akan buat modul 3. Dekat situ kita akan polish your resume. So saya juga akan share my resume lah, di mana resume yang saya gunakan untuk apply kerja for the past 3 to 4 years. So boleh nanti saya share lah resume tu. So boleh mungkin saya punya resume tak updated sikit pasal sekarang ni mostly orang akan guna Canva lah, tapi boleh ambil point dalam resume saya tu. Okay? Right? So Assalamualaikum everyone. See you guys next week. Next week lah, after Raya. Thank you, Selamat sir. Raya. Selamat Hari Raya, sir. Selamat Raya.